Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 20 akan membentangkan isu-isu berkaitan feminisme di Malaysia. Gerakan feminisme merupakan antara agenda musuh bertujuan untuk merosakkan kepribadian dan jati diri wanita muslimah. Ia datang dalam bentuk serangan pemikiran, seruan kebebasan, kesamarataan gender dan kemanusiaan. Slogan ini berjaya menipu dan mengaburkan mata wanita muslimah sehingga dilihat benar dan nyata. Dapatan menunjukkan penolakan ini ditonjolkan melalui kempen Selamatkan Ummah, kempen Tolak Komango, kempen Muliamu Wanita Kerana Islam, Usrah Wanita, Fik Wanita serta melalui seminar dan konvensyen yang diadakan dari semasa ke semasa. Usaha penolakan juga diketengahkan melalui penulisan buku dan kenyataan balas terhadap golongan feminis dan liberalis dalam laman web Wanita Isma, laman buku, media Isma Web serta media liberal seperti Malaysia Kini, Malaysia Insider dan lain-lain. Usaha ini dilakukan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam di Malaysia agar semakin peka dan sensitif bagi sama-sama mempertahankan jati diri dan kepribadian wanita muslimah daripada terpengaruh dengan agenda golongan feminis. Seterusnya, feminisme didefinisikan sebagai gerakan atau kefahaman yang menuntut persamaan hak wanita seperti yang dinikmati oleh kaum lelaki. Menurut Sukanti Suryacondro, gerakan perempuan sebagai usaha kaum wanita melawan penindasan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan kaum lelaki. Antara ciri-ciri feminisme adalah: pertama, mereka sering bergerak bebas di Malaysia terutamanya dengan menggunakan nama Islam dan mendakwa bahawa perjuangan mereka adalah untuk membebaskan wanita Islam dari belenggu undang-undang Islam. Seterusnya, mereka berjuang untuk membebaskan wanita daripada belenggu diskriminasi dan mencapai layanan yang sama rata dengan kaum lelaki. Yang ketiga adalah mereka berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada belenggu agama dengan mendakwa bahawa peraturan agama itu menzalimi kaum wanita dan menindas kebebasan wanita. Seterusnya, sejarah perkembangan feminisme. Sejarah perkembangan feminisme di Barat terbahagi kepada tiga, iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Bagi gelombang pertama, ianya dimulai dengan penulisan buku Mary Wollstonecraft yang menyeru sisi rasional perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah dalam kesetaraan dengan anak lelaki. Kemudian ianya dilanjutkan dengan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill yang memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Seterusnya, Caroline Norton yang memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian, mendorong munculnya berbagai organisasi untuk membela nasib kaum perempuan. Gelombang pertama ni sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam kehidupan yang tidak konvensional. Mereka hanya memperjuangkan perempuan yang belum berkahwin dari kelas menengah sahaja, terutamanya yang memiliki intelektual yang tinggi. Gelombang ini hanya ditujukan untuk isu-isu tertentu saja dan belum ada kesedaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas. Bagi gelombang kedua, gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan golongan wanita atas pelbagai diskriminasi yang mereka alami walaupun pemberian hak yang sama dalam hukum dan politik telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Feminisme gelombang kedua lebih memberi perhatian pada isu-isu yang mempengaruhi hidup golongan wanita secara langsung seperti isu reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual dan seksualiti wanita. Feminisme gelombang kedua dikritik oleh golongan wanita berkulit hitam, golongan lesbian dan wanita yang bekerja. Mereka menganggap feminisme gelombang ini hanya mengutamakan golongan wanita yang berkulit putih dan tidak meliputi semua kelas dan bangsa. Kaum lesbian pula menuduh feminisme gelombang kedua mengutamakan kaum heteroseksual dan mengetepikan kaum lesbian. Seterusnya, feminisme gelombang ketiga atau post-feminisme. Dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua, berlaku masalah penamaan antara feminisme gelombang ketiga dan post-feminisme. Bagi feminisme gelombang ketiga, gelombang ini memiliki agenda yang berlainan dari feminisme sebelumnya kerana feminisme gelombang ketiga ini meraihkan perbezaan kulit, kelas dan bangsa. Post-feminisme pula merujuk feminisme sebagai sebuah gerakan yang sudah mencapai tujuannya pada gelombang kedua tahun 1970-an dan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan pada tahun 1980-an. Kedua istilah ini sering disebut bagi meliputi seluruh perkembangan feminisme pasca 1970-an. Sejarah perkembangan feminisme di Malaysia pula mula menjelma hanya selepas kemerdekaan negara Malaysia pada tahun 1957.
Gerakan feminisme yang aktif di Malaysia ialah Pertubuhan Sister in Islam, iaitu SIS, yang ditubuhkan pada tahun 1988. Gerakan feminisme di Malaysia pada awal penubuhannya banyak menjurus kepada isu-isu kekeluargaan dan kurang prihatin kepada pembanterasan keganasan dan gangguan seksual yang dihadapi oleh golongan wanita di Malaysia. Kini gerakan feminisme di Malaysia mula menuntut beberapa hak lain seperti tuntutan hak kesamarataan dalam perwarisan harta antara lelaki dan perempuan, tuntutan penarikan semula hak poligami dan tuntutan persamaan hak dalam perceraian. Beralih kepada gerakan dan tokoh feminisme barat, Elizabeth Cady merupakan tokoh feminisme di Amerika Syarikat yang memulakan Konvensyen Hak Wanita di Seneca Falls pada tahun 1848. Feminisme liberal memperjuangkan persamaan hak antara lelaki dan wanita. Oleh itu, mereka berusaha untuk menyadarkan wanita bahawa mereka adalah golongan yang tertindas. Antara gerakan feminisme di bawah fahaman feminisme liberal adalah pertama sekali National Organization for Women (NOW), iaitu mereka berjuang untuk kemajuan peribadi wanita. Kedua adalah The National Women's Political Cases (NWPC) dan yang ketiga adalah The Women's Equality Action League (WEAL). Gerakan kedua adalah feminisme radikal. Ia dikategorikan sebagai gerakan gelombang kedua yang bermula pada akhir 1960-an dan menjadi kuat pada 1970-an. Kate Millett dan Sulamith Firestone adalah dua tokoh feminisme radikal yang telah menyumbang kepada pengembangan teori feminisme pada tahun 1970-an. Gerakan ini membawa agenda untuk mempelopori pemegang kuasa utama lelaki dan menghilangkan sikap kebergantungan terhadap golongan lelaki. Feminisme sosialis dikembangkan oleh Engels yang mengatakan bahawa corak hubungan ekonomi juga berlaku dalam keluarga, iaitu suami sebagai pemilik dan isteri sebagai proletariat, iaitu golongan pekerja. Gerakan yang ketiga adalah feminisme sosialis. Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarki. Perubahan struktur patriarki bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Antara matlamat feminisme sosialis adalah: pertama, usaha untuk membangkitkan emosi para wanita agar mengubah kedudukannya. Gerakan dan tokoh feminisme di Malaysia pertama adalah Sister in Islam (SIS), yang mana ia dibentuk pada tahun 1988 oleh kumpulan peguam, aktivis, ahli akademik dan wartawan wanita termasuk Zania Anwar, Marina Mahathir, Salbiah Ahmad, Rashidah Abdullah dan Siti Kasim. SIS ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1993 dengan nama Sister in Islam Forum Malaysia Berhad. SIS ditubuhkan bagi mengadakan satu gerakan untuk menyelesaikan masalah wanita Islam di Mahkamah Syariah. SIS juga pernah menggesa undang-undang negara, terutamanya undang-undang syariah, supaya digubah kembali untuk mencapai matlamatnya. Jadi antara matlamat SIS adalah: pertama, mendaulatkan hak-hak asasi manusia; kedua, mereka memperjuangkan kesetaraan gender; ketiga, golongan ini menjadi pentafsir agama mengikut persepsi sendiri demi kepentingan mereka yang berfahaman Islam liberal. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak hubungan sejantina. Terdapat beberapa badan yang membela nasib wanita, antaranya adalah Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Malaysia (PERTIWI), yang mana mereka berusaha ke arah mencapai keadilan sosial dan ekonomi untuk para wanita. Seterusnya, mereka menyebarkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan wanita dengan cara perbincangan, penulisan, penterjemahan dan penyiaran. Selain itu, mereka juga berusaha meningkatkan taraf pelajaran dan pendidikan bagi wanita dan kanak-kanak. Kedua adalah Pertubuhan Pertolongan Wanita atau dikenali sebagai Women's Aid Organisation (WAO). Pertubuhan ini mewujudkan masyarakat yang bebas daripada keganasan terhadap wanita. Objektifnya adalah: pertama, memberi perkhidmatan perlindungan sementara; kedua, menawarkan sokongan emosi dan sosial; ketiga, mewujudkan kesedaran dan pemahaman berkaitan isu keganasan terhadap wanita dan ketidaksamaan yang menindasnya. Gerakan seterusnya adalah All Women's Action Society (AWAM), yang mana mereka memperjuangkan masyarakat yang adil, demokratik dan saksama di mana semua orang di kalangan wanita khususnya dilayan dengan hormat. Objektif gerakan ini adalah untuk mendapatkan hak-hak wanita. Yang kedua, membawa keadilan dan kesaksamaan antara gender tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga adalah membina keupayaan untuk memperkasa wanita dan transformasi sosial.
Walaupun matlamat utama ketiga-tiga gerakan tadi untuk menjaga hak-hak wanita, namun mereka tidaklah menyokong perjuangan yang dibawa oleh golongan feminisme. Jadi, apakah pandangan Islam terhadap feminisme? Feminisme adalah gerakan yang berasaskan pemikiran liberal dan sekular yang telah merosakkan ajaran Islam dan perubahan hukum syariat yang berkaitan perkahwinan, keluarga dan pewarisan pusaka. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah memfatwakan bahawa SIS adalah gerakan yang sesat. Feminisme bukanlah memberi hak kepada wanita, namun ia telah mencabut kesucian kesopanan wanita. Namun, feminisme sering membawa ideologi mereka bahawa wanita Islam tidak perlu terikat dengan agama mereka. Seterusnya, pengaruh feminisme terhadap Islam terbahagi kepada dua, iaitu pengaruh yang diterima dalam Islam dan pengaruh yang ditolak dalam Islam. Bagi pengaruh yang diterima dalam Islam, yang pertama, tuntutan untuk melindungi hak wanita yang semakin terancam, melindungi keselamatan wanita serta melindungi mereka dari mengalami keruntuhan moral dan akhlak. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, lelaki itu pelindung bagi kaum wanita. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, baginda meninggikan martabat wanita di sisi Islam serta melindungi golongan wanita dari penindasan yang menjadikan wanita hamba seks, kanak-kanak perempuan ditanam hidup-hidup dan taraf wanita pada ketika itu yang tidak mempunyai hak untuk memiliki apa-apa harta. Yang kedua, tuntutan untuk memperjuangkan taraf pendidikan yang sama antara lelaki dan perempuan tanpa diskriminasi. Gerakan feminisme tidak setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang berbeza dengan pendidikan yang diberikan kepada lelaki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bagi pengaruh yang ditolak dalam Islam pula, yang pertama, tuntutan wanita layak menjadi pemimpin. Al-Quran telah menjelaskan kepimpinan para lelaki dalam firman-Nya yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, iaitu memberikan nafkah sebahagian dari harta mereka. Dapat dirumuskan bahawa tanggungjawab lelaki adalah lebih besar berbanding dengan perempuan, di mana lelaki mempunyai hak untuk menjadi imam, berjihad, melaungkan azan, menjadi saksi, wali nikah, talak, poligami dan rujuk. Yang kedua, tuntutan untuk menolak poligami. Gerakan feminisme di Malaysia mendakwa bahawa poligami tidak sah dan mesti dibatalkan secara undang-undang. Sedangkan poligami dibenarkan dalam Islam seperti yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 3. Namun dalil ini juga menyertakan amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pada lelaki supaya berlaku adil terhadap kaum wanita, kerana berpoligami ini mudah untuk melakukan kezaliman terhadap kaum wanita jika tidak berlaku adil. Yang ketiga, tuntutan perkahwinan berbeza agama adalah sah. Gerakan feminisme mengatakan bahawa perkahwinan berbeza agama antara Muslim dan bukan Muslim dikira sah. Namun, Islam menolak hal ini kerana sudah termaktub dalam Al-Quran larangan untuk mengahwini pasangan yang berlainan agama. Yang keempat, tuntutan iddah ke atas lelaki. Gerakan feminisme mengatakan suruhan beriddah bukan hanya untuk wanita sahaja, tetapi untuk lelaki juga. Dalam Islam, para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Namun tidak wujud mana-mana hadis atau dalil yang mengharuskan lelaki itu beriddah. Malahan pendapat ulama juga tidak mengharuskan iddah ke atas lelaki. Yang terakhir, tuntutan hak sama rata dalam harta pusaka bagi lelaki dan wanita. Gerakan feminisme di Malaysia melihat pembahagian harta pusaka dalam Islam adalah berat sebelah dan diskriminasi gender, selain melihat ini sebagai satu penafian hak wanita dalam pewarisan harta. Walaupun bahagian harta pusaka wanita kurang dari bahagian lelaki, perbezaan itu kembali pada perbezaan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Dapatlah kita lihat bahawa Islam sebenarnya memperjuangkan keadilan dan bukannya kesamarataan, kerana tidak semua hak sama rata itu adil pelaksanaannya. Beralih kepada isu-isu berkaitan feminisme di Malaysia. Yang dapat saya kemukakan adalah isu-isu berkaitan institusi perkahwinan, iaitu perceraian, iddah, poligami. Ketiga-tiga isu ini telah diperjuangkan oleh golongan feminisme kerana bagi mereka, wanita sering menjadi mangsa keadaan dalam hal tersebut. Yang kedua berkaitan pemberian gaji kepada suri rumah sepenuh masa. Wanita dikatakan melakukan semua kerja, termasuklah kerja rumah tangga, kerja sukarela dan kerja bergaji.
Golongan feminisme menuntut supaya kerja-kerja rumah hendaklah dikongsi bersama antara suami dan isteri supaya wanita lebih merasakan adil, baik sama ada wanita itu bekerja di luar ataupun suri rumah sepenuh masa. Isu yang ketiga, secara tidak langsung, feminisme menyokong golongan LGBT. Lebih hebat lagi, gerakan ini meminta perkahwinan antara lelaki dengan lelaki atau antara wanita dengan wanita juga harus dianggap sah kerana perkahwinan yang dibenarkan antara lelaki dan perempuan merupakan ketidakadilan gender. Isu keempat adalah isu pembahagian sama rata dalam faraid. Bahagian yang diperolehi oleh kaum wanita dalam isu faraid dikatakan tidak adil kerana lelaki memperolehi lebih banyak bahagiannya berbanding wanita. Oleh itu, bagi mereka persamaan hak antara lelaki dan wanita perlu diutamakan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam. Antara cabaran dakwah kepada golongan feminisme adalah mereka yang sering terpengaruh dengan dakwah dan propaganda barat sehingga menjadi penyumbang terbesar dalam masalah sosial dan kejatuhan moral wanita Islam di Malaysia. Selain itu, golongan ini tidak mempedulikan apa yang berlaku di sekeliling mereka asalkan mereka bebas melakukan apa sahaja. Akhir sekali, golongan feminisme sentiasa mendapat sokongan padu daripada wanita-wanita berpengaruh dalam politik dan ahli politik sendiri serta media liberal yang aktif mempromosikan pandangan mereka seperti bertudung bukan dari Islam tetapi oleh negara Arab. Oleh hal yang demikian, kerja-kerja pendakwah dalam menyampaikan kebenaran telah terbantut. Seterusnya, cadangan penyelesaian dalam mengatasi pengaruh golongan feminisme. Yang pertama, penganjuran Konvensyen Wanita Islam Nasional iaitu Konwanis. Ianya adalah satu usaha yang dilakukan untuk mengumpul aktivis wanita Islam di seluruh Malaysia. Ianya bertujuan untuk menarik perhatian wanita Islam seluruh negara terhadap isu-isu kewanitaan dan permasalahan wanita secara umumnya. Konvensyen ini juga merupakan medium yang digunakan oleh wanita ISMA dalam menyampaikan mesej kepada golongan wanita secara umum tentang agenda feminisme yang merosakkan identiti dan jati diri wanita muslimah. Kemudian yang kedua adalah usrah wanita. Ianya dilaksanakan di seluruh cawangan ISMA oleh aktivis wanita. Usrah ini bertujuan untuk mendidik wanita dengan nilai kewanitaan dan peranan yang perlu dimainkan sebagai hamba Allah di muka bumi. Usrah ini juga dilaksanakan bagi menjawab persoalan dan keraguan yang ditimbulkan oleh golongan feminisme terhadap peranan dan tanggungjawab seorang wanita muslimah. Yang ketiga, mengadakan kempen. Wanita ISMA melancarkan kempen Muliamu Wanita Kerana Islam melalui kempen Jom Tutup Aurat, Say No to Valentine Day, kempen Hidup Sihat dan Jauhi Zina pada waktu Tahun Baru dan Hari Kemerdekaan pada setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keprihatinan dan usaha untuk membantu masyarakat dengan pendidikan yang berorientasikan Islam yang syumul. Kemunculan suara lantang yang membicarakan isu feminisme dalam kalangan pejuang feminisme di Malaysia mendorong wanita ISMA merancang untuk melahirkan tokoh-tokoh wanita yang berani menyatakan kebenaran dan bangkit menjelaskan kepada umat tentang kesilapan dan kesesatan golongan feminisme. Akhir sekali, sebagai kesimpulan bagi tajuk ini, gerakan feminisme dan persamaan gender barat yang berasaskan kepada pemikiran liberal dan sekular akan merosakkan ajaran Islam dan akan melakukan perubahan-perubahan hukum syariat yang berkaitan dengan perkahwinan, keluarga dan pewarisan harta pusaka. Gerakan feminisme ternyata memberi ancaman kepada akidah umat Islam kerana boleh menyebabkan umat Islam sendiri meragui keadilan dalam Islam. Maka umat Islam hendaklah mendalami ilmu agama dengan jelas agar dapat mengetahui sama ada fahaman yang dibawa oleh gerakan tertentu bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam. Dan akhir sekali, ilmu agama mampu memandu wanita muslimah daripada terpengaruh dengan tipu daya dan pemikiran yang boleh merosakkan kepribadian muslimah. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.